AG Block, tuan-tuan dan puan, kita menempatkan 3 macam kata AG Sera. Kita lebih fokus kepada kecantikan dan juga kesihatan dalam pada masa sama. Tapi kalau AG Block ni kita cerita 100% kesihatan. Tetapi tidak mengenepikan fakta kalau AG Block ni pun sebenarnya you pakai kulit you akan cantik. Tapi dia tak secara ekstensif lah. Kalau macam AG Block tu ada sakura yang membersihkan kulit, kita ada ceramides yang menaikkan ceramides kelembapan kulit, kita ada white peach vitamin C yang tinggi untuk nourishment. Macam AG Block ni lebih pada antioksidan kulit, membersihkan kulit, dia ada function itu. Sebab apa saja produk-produk antioksidan yang bagus, memang dia akan secara tidak langsung membantu kita bersihkan kulit. Tapi dari segi produk positioning, kita tak cerita pasal kecantikan sangatlah dalam AG Block ni. Ya, kita cerita tentang kesihatan. Ya, so dalam AG Block ini kita ada 3 teknologi yang kita termasukkan, iaitu teknologi TrueBrock, teknologi Eldercraft dan juga teknologi Yestimum, USA daripada Italy dan juga daripada Germany. Kalau dalam AG Sera kita ada 2 teknologi, Ceramosides daripada France, lepas tu kita ada Hytolith daripada Spain. Kalau dalam AG Block kita ada 3 teknologi. So kadang-kadang orang bertanyakan juga pada saya, kenapa Cik Syah suka bercakap tentang teknologi. Ya, sebab ini memang cara kita, direction kita di AG Nutrition. Kalau anda tengok kita punya produk, kita banyak menempatkan, kita banyak lebih fokus pada teknologi lebih daripada sesuatu bahan itu sendiri. Ya, kenapa? Sebab bila kita bercerita teknologi, benda ini akan jadi satu benda yang eksklusif yang hanya ada di dalam produk kita. Kalau kita cerita bahan banyak macam company pun boleh ada bahan yang sama. Ya, contoh kalau macam kita tengok AG Sera, ya, kita ada Hytolith. Buah zaitun, bahan dia, teknologi dia adalah teknologi Hytolith. So kalau nak katakan bahan buah zaitun, mana-mana produk dalam dunia ni pun boleh adakan bahan buah zaitun sebagai bahan dalam produk dia. Ya, so tak ada eksklusiviti bagi kita. Tetapi kalau buah zaitun itu bahannya datangnya dengan teknologi Hytolith dan hydrocytrosol dan sebagainya, maka AG Sera saja yang ada. Itu sebabnya kita lebih suka cerita tentang teknologi, kerana bahan itu adalah satu benda yang open source. Teknologi itu adalah benda yang lebih spesifik menjerumus ke arah produk kita. So bila exclusivity ini penting, ya, memudahkan kita jual sebab competition kita kurang di luar sana. So AG Block menempatkan 3 teknologi, bermula dengan teknologi TrueBrock, Eldercraft dan Yestimum. Tapi sebelum itu, oleh kerana kita dalam produk ni kita cerita tentang kesihatan, ya, tapi kesihatan saja. So saya nak anda betul-betul faham dan garap sepenuhnya kenapa kita sakit in the first place. Memahami punca-punca penyakit yang datang menyerang kita. Alright, so kita ada 3 jenis penyakit, ya, 3 jenis punca penyakit. Kalau tengok dekat sini, kita ada punca penyakit yang datangnya daripada build up, pembinaan daripada dalaman. Pembinaan daripada dalaman. Pembinaan daripada dalaman ni maksudnya benda-benda yang kita build up sendirilah. Kan? Macam kalau kita tahu, kalau banyak isap rokok, dia punya build up nikotin banyak dalam sistem, boleh stroke, boleh sakit jantung, boleh kanser, boleh sakit paru-paru. Dia build up. Kita tahu kalau kita terlebih makan gula, sugar pun tinggi, saraf-saraf kita boleh sumbat, kita boleh kena diabetes. Build up daripada dalam. Kalau kita banyak makan makanan berlemak, berminyak, berkolesterol tinggi, maka darah kita berlemak, lama kelamaan dia akan, lemak tu akan sumbatkan kita punya arteri, darah tak boleh tu, jantung jam, ya, sakit jantung. So di sini semua adalah pembinaan daripada dalam. So ini jenis punca penyakit yang pertama, pembinaan, bermula daripada dalam. Ya, dan selalu penyakit yang bina daripada build up pada dalaman ini saya panggil penyakit padan muka. Sebab ini semua penyakit cari sendiri. Kau dah tahu rokok tu bagi kanser, kau sedut 30 tahun. Kau dah tahu gula banyak, gula tinggi, kena kencing manis, kau pergi bantai semua Coca-Cola lah, coklat, aiskrim, biskut, kuih, muih, teh ais dan SKP ais. Itu sebab saya panggil yang punca penyakit ni, ini punca penyakit ni kategori penyakit padan muka sendirilah. Lain kata cari pasal sendiri. Termasuklah diri saya, tuan-tuan perempuan, kita manusia hidup dengan nafsu. Nafsu nak isap rokok, nafsu nak makan manis kan. Ya. So
kita ada penyakit yang berbina dalam. So selalunya penyakit yang berbina daripada dalam ini dia mengambil masa. Dia takkan berlaku, saya banyak gula hari ini, besok saya kena sekarang diabetes. Lagi 7 hari saya kena diabetes. Tak ada. Saya benda-benda macam ni tak ada. Sebab dia pembinaan pada dalam ini, dia mengambil masa. Kadang-kadang 20 tahun, kadang-kadang 15 tahun. Tengok nasib lah, tengok badan masing-masing. Ada orang 70 tahun pun ada juga. Dia mengambil masa. So kalau kita nak tackle masalah penyakit-penyakit yang build up ni daripada dalam, pendekatan dia adalah pembersihan. Sebab penyakit yang datang daripada dalam ni semua datangnya daripada kekotoran. Nikotin terlebih, gula terlebih, kolesterol terlebih, radikal bebas terlebih, toksik terlebih. Semua benda terlebih ni yang build up dalam sistem kita yang datangkan penyakit-penyakit kronik. So, kaedah pembersihan, saya rasa orang AG Nutrition semua dah biasa dah dengan perkataan antioksidan kerana AG Sera pun satu produk antioksidan. So, antioksidan ini penting. Ya, membersihkan sistem tubuh kita. So, membersihkan pembinaan build up tadi tu. So, kalau yang stroke, yang ni tersumbat, dibersihkan, stroke pun boleh dibantu. Kalau arterinya tersumbat, kolesterol tinggi, dibersihkan, orang sakit jantung pun boleh dibantu. Itu dia. Ya. Okey, kita beralih kepada serangan punca penyakit yang kedua. Punca penyakit kedua datangnya dari bentuk serangan. Dia bukan daripada dalam, dia serangan daripada luar. Patogen-patogen daripada luar. Patogen ni boleh jadi virus, boleh jadi bakteria, boleh jadi fungus, ya, tapi dia datang daripada serangannya daripada luar. Selalunya kelajuan dia menyerang boleh dikatakan hampir segeralah. Bakteria masuk hari ini dalam 8 jam, mulalah rasa nak demam. Virus masuk hari ini, bagi 7-10 hari, mulalah rasa sakit. So kita akan sentuh tentang virus kejap lagi. Ya. Sebab virus ni sekarang benda yang tengah topik sekarang kan. So pendekatan dia, kalau kita nak tackle, kita kena pertahanan. Increase kita punya defense system. Increase kita punya immunity. Kaedah rawatan adalah meningkatkan imunisasi. Ya, imunisasi. Lepas tu kita beralih balik pada kita punya punca penyakit yang ketiga tadi tu. Punca penyakit ketiga datangnya daripada kekurangan nutrisi. Kurang vitamin C, kena penyakit scurvy, kan, kurang kalsium, kena osteoporosis, tulang kita rapuh dan sebagainya. So penyakit-penyakit yang datang daripada defisiensi, kekurangan nutrisi. Dan kelajuan dia, saya silap sini. Sebenarnya kelajuan dia pun mengambil masa juga, tapi pendekatan dia adalah pemulihan nutrisi. Pemulihan balik nutrisi yang hilang itu. So kaedah rawatan dia adalah penghasiatan nourishment, bagi vitamin C yang cukup dalam badan, bagi folic acid yang cukup, bagilah kita kalsium yang cukup, mineral dan sebagainya. So ini yang penting. Ya, so kalau kita boleh tackle tiga level punca penyakit ni, punca penyakit yang pembinaan yang datang pada serangan, jangkitan, lepas tu kekurangan nutrisi. Kalau kita boleh tackle defend kita, dan ini adalah tugas AG Brock. Ini tugas AG Brock untuk tackle tiga punca penyakit ini supaya kita boleh jadi lebih sihat dan kuat. Okay, so saya masuk terus kepada kita punya teknologi yang pertama, TrueBrock. So anda masih ingat lagi ya TrueBrock tadi? TrueBrock kita bercerita tentang antioksidan. Punca masalah penyakit yang pertama tadi tu, yang build up daripada dalam. Sebab macam saya selalu katakan, penyakit-penyakit datang daripada kekotoran, dan kekotoran ini perlu dibersihkan kalau kita nak elak penyakit. Dan kekotoran pembersihan itulah fungsi antioksidan. Ya, kalau saya nak pergi lebih detail sedikit ya. Antioksidan ni kita nak bersihkan, sebenarnya paling rosak dalam badan kita, paling tinggi adalah radikal bebas. Ya, sebab radikal bebas ini adalah kekotoran yang paling degil dalam tubuh badan kita. Ya, dia tak macam kekotoran yang lain. Kekotoran yang lain bolehlah sikit-sikit ya, bantu keluarkan. Exercise lari 5 km berpeluh meluncur, keluarlah benda-benda yang berlebih itu melalui peluh kita. Minum air bergalon-galon, kencing banyak pun bolehlah bantu keluar sikit. Tapi kalau radikal bebas, dia tak boleh keluar macam tu. Radikal bebas ni kotoran degil. Ya, radikal bebas kena ada antioksidan. So radikal bebas ni dah memang dalam kita punya life. Dalam pemakanan kita, isap rokok, nikotin, dalam kita punya kafein dalam kopi dan teh, bahan pengawet ya, kita makan tu fast food, McDonald, KFC, semua processed food
Ya, semuanya ada radikal bebas. Lepas tu makanan yang bergoreng ulang-ulang kali, kita makan luar sekarang ni, setiap hari makan luar, itu pun mendatangkan radikal bebas juga. Berwarna, kuih muih, air, jus, minuman kita, teh kita, semua ada pewarna. Ya, kuih muih, ubat lauk pauk, sampai doktor bagi pil pun pil ada warna merah, biru, kuning, pun ada pewarna juga. So ini adalah benda-benda yang mendatangkan radikal bebas di dalam badan kita, yang mencemari sistem tubuh badan kita, yang kita perlu bersihkan dan hanya boleh dibersihkan melalui antioksidan. Ni kotoran degil, tuan-tuan dan puan-puan. So bila dibersihkan, sebab bila kita contoh saya kata so nak bersihkan, sebab apatah lagi bila sel-sel tubuh dalam badan ni, sebenarnya bila radikal bebas ni banyak dalam badan, sebenarnya badan kita boleh terima. Sebab radikal bebas ni dia sangat kecil dan sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Nak tengok mikroskop pun kena besarkan beribu-ribu kali baru nampak setitik kecil tu. Maksudnya dia sebenarnya terlalu halus dan badan kita boleh terima. Tetapi oleh kerana benda ni terkumpul dalam sistem tubuh badan kita selama 20 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 tahun mungkin terkumpul, tak pernah ambil antioksidan yang betul-betul treatment antioksidan, maka dia sangat banyak dalam tubuh badan kita. So bila yang halus-halus ni dah banyak dalam sistem tubuh badan kita, ni yang dia boleh datang bahaya, sebab dia mula berlaga antara satu sama lain. Sebab dia duduk je lah, sebab dia tak boleh buang. Ya, kita berak kencing perlu tak boleh buang, radikal bebas degil. So apa yang berlaku dengan radikal bebas, dia akan duduk je dalam sistem tubuh badan kita. Tak ada masalah, dia halus, dia travel ikut salur darah kita, air dalam badan kita, tak ada masalah. Dia part of our body system dah. Tapi yang macam saya kata tadi tu, dah 50, 30, 20 tahun terkumpul, dia jadi banyak. Bila dia jadi banyak, dia berlaga antara satu sama lain. Dia macam jalan raya guys, highway. Bila tak ada kereta musim biasa, tak ada kita dengar kereta aksiden banyak. Masuk kongsi pacai hari raya Deepavali, Christmas je, bila banyak orang balik, banyak kereta, mulalah aksiden-aksiden. Sama juga radikal bebas dalam badan kita. Bila dah banyak, dia aksiden. Bila dia berlanggar. Bila dia banyak berlanggar, makin lama dia bercantum antara satu sama lain, dan bila lama kelamaan dia cantum, dia jadi lebih besar. Ya, bila dia jadi lebih besar, dia akan jadi lebih berat. Ya, tadi dia satu radikal bebas yang halus, tak ada masalah bertravel dalam badan. Sekarang dia dah terlalu berat, dia dah tak boleh travel. Mungkin dia akan landing. Dia akan landing dalam satu-satu kawasan dalam tubuh anda. Tengok nasib. Ada orang dia landing dekat saraf sini, ada orang dia landing dekat payudara, ada orang dia punya dia landing dekat kelenjar. Tengok nasib. So bila dia landing, radikal bebas ni, dia dah landing dalam satu-satu kawasan daerah tu, dia dalam satu position yang terlalu lama, kena pula dengan pengoksidaan. Pengoksidaan, dengar tak? Oksida, masalah. Antioksida, solution dia. So, perkaratan oksida ni penting. So, bila satu radikal bebas sel tu dah terlalu lama, dia kena pula dengan proses pengoksidaan. Okay, saya nak explain dengan anda apakah pengoksidaan. Saya letak radikal bebas ni, saya letak tepi jap. Anda ingat saya letak tepi jap. Pengoksidaan ni, bagi anda faham. Pengoksidaan ini adalah, saya kalau nak bagi mudah anda faham, kalau saya ambil sebatang besi. Saya ambil sebatang besi, saya letak dekat luar, kena panas, kena sejuk, hujan panas selama 10, 14, 15 hari, sebulan, 2 bulan. Apa akan jadi dengan besi itu? Dia akan berkarat. Berkarat itu adalah proses pengoksidaan. Sebab hukum alam, selagi hadirnya oksigen, maka pengoksidaan akan berlaku. Itu hukum alam. Ya, so kita manusia itu karat. So kita manusia pula, bila kita bernafas, kita menghidu apa? Ada yang hidu nitrogen. Kau gila ke? Ya, oksigen. So hukum alam tadi dah kata selagi ada oksigen, pengoksidaan akan berlaku. So kita bernafas oksigen. Macam besi itu tadi juga, badan kita boleh berkarat sebab pengoksidaan akan berlaku. Tapi badan kita bukan berkarat dalam bentuk besi logam. Badan kita berkarat dalam bentuk plak, dalam bentuk macam daki, kotoran, build up. Dia boleh build up dalam, boleh lama kelamaan dia boleh sumbat, dia boleh banyak dan sebagainya. Itu dia pengoksidaan. Ya, so badan kita pun boleh berkarat, tapi berkarat biologi kita lah, bukan dalam bentuk besi. Okey, tapi pengoksidaan, saya tarik balik tadi tu. Radikal bebas yang dah besar landing tadi tu, kena dengan proses pengoksidaan. Yang ni buat dia lagi jahanam.
Bila dia kena pengoksidaan, maka mutasi sel boleh berlaku. Sebab dia dah docking dekat sel kita, mutasi sel berlaku. Dan bila mutasi sel berlaku, semua orang tahu apa akan jadi. Dia akan mendatangkan penyakit kanser. Kanser. So kanser ni datang bila radikal bebas, kotoran tinggi sangat dengan proses pengoksidan, itu jadinya kanser. Radikal bebas. Radikal bebas yang tadi saya cakap tadi tu datang daripada rokok, datang daripada kopi, daripada tin, McDonald, KFC, ikan bakar, ayam bakar, daripada pil-pil doktor bagi, kuih muim, nenek kita masak, bini kita masak. Tu semua tu ada radikal bebas. Itu jadinya kanser daripada semua ni. So salah kalau bila kita cakap kanser, asyik kita relate kepada rokok. Tak habis-habis salahkan rokok. Tak. Wah, tengok perokok-perokok semua angguk. Oh, betul. Aku dapat sokongan daripada perokok. Kan? Bukan daripada rokok, daripada teh, kopi, minuman kita, masakan, aiskrim kita, semua. So, penyakit kanser ni bukan datang daripada rokok, nikotin, dia datang daripada radikal bebas. Radikal bebas datang daripada gaya hidup kita. Kita boleh tepuk meja, Allah, aku bersumpah mulai hari ini aku nak berhenti isap rokok. Ataupun Allahi mulai hari ini aku nak berjanji aku nak berhenti minum kopi. Boleh, ada orang boleh berhenti minum kopi, ada orang boleh berhenti isap rokok. Tapi apabila kita cerita lifestyle, gaya hidup secara keseluruhan, tak ada siapa boleh berhenti lifestyle. Ni, kanser tadi tu bukan daripada rokok, datang daripada lifestyle kita. So itu sebabnya kita perlukan sangat antioksidan untuk membersihkan sistem tubuh badan kita. Ya? Okey. Cukup panjang pasal antioksidan. Baik, TrueBroc adalah pemakanan antioksidan. Dalam AG-Broc, function utama dia adalah antioksidan, membersihkan sistem tubuh untuk mengatasi punca penyakit yang pertama tadi saya kata, punca penyakit build up daripada dalam. Teknologi TrueBroc diformulakan di USA dan bahan utama dia adalah biji brokoli. Okay. Dan biji brokoli ni ceritanya dia sangat-sangat kaya dengan glucoraphanin dan juga myrosinase. Di mana glucoraphanin, myrosinase ni dia dua entiti yang berbeza yang tidak aktif tuan-tuan dan puan-puan. Ya, standalone. Tapi apabila kita makan benda ni, consume masuk ke dalam sistem tubuh badan kita, dia akan menghasilkan sulforaphane di dalam tubuh kita. Yang ni penting, sulforaphane. Kerana TrueBroc dia tidak menyuap antioksidan ke dalam tubuh badan kita, dia lebih mengeluarkan antioksidan semula jadi di dalam tubuh badan kita. Glucan tadi, sulforaphane. So bila sulforaphane dah terbina dalam tubuh badan kita, dia akan aktivasikan kita punya ARE ataupun antioksidan respond element. Unsur-unsur tindak balas antioksidan, ya, di mana dia, anda tengok kotak hujung ini, dia merangsang enzim antioksidan dengan detox semula jadi dalam tubuh badan kita. Saya stop kat sini. Okay. Ini beza utama antara antioksidan yang ada di dalam AG-Broc dengan AG-Sera. AG-Sera kita consume antioksidan masuk dalam tubuh badan kita. Ingat lagi Hytolib, buah zaitun, hydrocytosol, ada masuk. Dan hydrocytosol tu antioksidan yang power, buah zaitun, dia bersihkan sistem tubuh badan kita. Tapi AG-Broc kita tak makan antioksidan. Kita makan teknologi TrueBroc ini, dia masuk, dia akan keluarkan, merangsangkan kita punya enzim antioksidan yang dah ada semula jadi dalam badan kita bila dia aktivasikan ARE kita. So yang itu yang akan keluar, yang itu yang akan membuat kerja-kerja pembersihan di dalam tubuh badan kita. Itu beza dia. Tanpa mengecilkan ataupun meninggikan mana-mana. Dua-dua, both ways works well. Dua-dua cara boleh jalan. Tak ada masalah. Okay, so itu dia antioksidan yang kita kena. Alright. Dan bila ARE kita tadi itu diaktivasikan, kita nak tahu juga apa yang benda ni bersihkan. Antioksidan Cik Syah kata bersih. Kita bersihkan apa? Dia membersihkan fungsi-fungsi organ utama kita seperti kita punya paru-paru, kulit. Ni saya mention tadi, kulit, liver kita, salur usus, salur makan kita, otak, buah pinggang, blood platelet, biji mata kita, retina kita dan sebagainya. Dia membersihkan. Dan satu lagi adalah dia menghapuskan karsinogen. Karsinogen ini adalah satu fenomena ataupun satu keadaan di mana daging, sel-sel daging anda mati. Tak kisahlah daging-daging ke, daging otot ke, ligamen ke, tapi dia mati. Bila dia mati, dia jadi menghasilkan satu benda macam kematu lah.
Kasinogen lah bila kulit mati. Kalau di bawah kaki kita selalunya kadang-kadang keras, itu kulit mati itu macam, itu satu kategori kasinogen juga. Ya, tapi kasinogen adalah agent kanser. Ya, kasinogen saya rasa yang anda paling boleh relate sekali ada semua suka makan sate, semua suka makan ikan bakar. Bila kita makan sate ikan bakar tu apa yang buat dia sedap? Yang bakar-bakar, kerak-kerak hitam tu, yang pahit-pahit sikit tu kan. Itu yang buat dia lagi feel lagi makan. Yang hitam terbakar itu adalah kasinogen. Sebab kasinogen bila kita bakar, sel-sel daging tu terlebih bakar, sel-sel daging itu mati, dia keras jadi hitam. Itulah kasinogen. Yang hangus-hangus itu, itulah kasinogen. Ya, dalam tubuh badan kita juga boleh berlaku karsinogen, situasi karsinogen ini apabila daging-daging kita mati, inflammation, tak dirawat dan sebagainya. So salah satu kesan yang dia juga dia bagi daripada TrueBroth adalah menghapuskan karsinogen secara tidak langsung. Dia membantutkan pembentukan sel kanser di dalam tubuh. Alright, itu TrueBroth. Puas malam ni boleh cerita AJ Brock panjang sikit. Ya, selalu 10-15 minit je. Okey. Teknologi yang kedua kita adalah Eldercraft. Ya, Eldercraft ini diformulakan di Itali. Yang ini bukan antioksidan, ini dia lebih untuk meningkatkan imun tubuh badan kita. Bila kita tingkatkan imuniti tubuh badan, kita nak lawan patogen daripada luar, serangan patogen, dan patogen boleh bersifat viral, bakterial ataupun fungal. Teknologi Eldercraft dibangunkan khusus untuk defense tubuh badan kita daripada virus. Bukan bakteria, bukan fungal, virus. Eldercraft dia fokus virus. So virus sekarang ni topik hangat kan. Apatah lagi sekarang ni government dah declare COVID-19 ini adalah endemik. Sama macam denggi. Sama macam semua penyakit-penyakit yang kita terpaksa live with dengan keadaan semasa. Ya, so virus ini satu buzzword sekarang. Alright. Bahan utama dia adalah elderberry, ya, buah elderberry, di mana buah elderberry ini hanya kita nak highlightkan dia kaya dengan anthocyanins, polyphenol and juga polysaccharides. Yang menarik di sini tuan-tuan dan puan, saya suka tengok di sini adalah teknologi Eldercraft ini sendiri. Sebab anda tengok di sini dia ada gambar rajah. Yang jatuh-jatuh ke bawah ni, ni elderberry juice lah. Yang kelabu tengah ni, ini adalah dia punya penapis dia. So, macam mana dia dapatkan anthocyanins, polyphenol dan juga polysaccharide, dia tapis. So, elderberry juice ni dia tapis bila kena penapis yang lebih, orang kata fraction yang lebih tu akan tembus seperti gula, air ya, dan garam akan tembus. Dan yang tak tembus tertapis adalah 3 bahan yang saya sebut ni, anthocyanin, polyphenol dan polysaccharide. Okay, penapisan ni biasa, tapi saya nak anda tengok ya, kalau kita tengok betul-betul, penapis ini bukan penapis biasa-biasa kita tapis-tapis pakai tangan, pakai net besi tu tak ada tau. Kita tengok, penapis apa dia pakai? Membrane cell. Maksudnya sel kita kecil kan, nak besarkan berapa puluh, berapa ratus kali baru satu sel boleh nampak setitik. Itulah kecil sel. Sel tu pula kalau kita besarkan, dia ada dinding sel. Membrane, itu nama membrane. So dinding sel itu, membrane yang kecil halus tu, itu yang diambil, dikeluarkan, bukan sel, dinding sel itu, membrane sel dibuka dan digunakan sebagai penapis. So bagaimana begitu kecil, halus, benda yang tak nampak digunakan sebagai penapis. Ini yang dinamakan teknologi nano. Ini mahal guys, ini mahal. Ya, ini sangat mahal punya teknologi. So, mari kita lihat apa anthocyanin, polyphenol, polysaccharide buat. Sekarang tiga bahan ini, polyphenol, anthocyanin, polysaccharide, tugas dia adalah untuk memberi tiga lapisan defend tubuh badan kita apabila kena serang virus. 3 layer dia defend. Dia bukan sekadar defend depan saja. Macam rumah lah. Tak cukup ada sekadar hanya bodyguard kalau rumah kita besar lah. Kalau rumah macam aku ni murah tak adalah bodyguard. Tak adalah security guard. Okay. Kalau rumah besar tu kita ada berapa layer? Kata ada security guard. Mungkin tak cukup. Ada CCTV. 2 layer lah. Tak cukup. Ada CCTV. Ada alarm lagi. Tak cukup. 3 layer. Tak cukup 3 layer. Sambungkan alarm dengan balai polis. 4 layer. Macam itulah lebih kurang. Tapi kalau Eldercraft ni defend tubuh badan kita melalui teknologi Eldercraft, kita ada 3 layer defend. 3 layer defend. Alright? Tapi sebelum itu saya nak anda faham sifat virus itu sendiri.
Okay. Dia lain, bakteria dengan fungus ni lain. Virus dia adalah sejenis parasit. Dia tak boleh hidup sendiri. Bakteria dia boleh hidup sendiri. Dia masuk, dia buat kerja-kerja jahanam dia terus. Fungus pun masuk, dia buat kerja-kerja jahanam dia terus. Tapi virus adalah saya kata tadi tu, dia parasit. Ya. So bila dia dah masuk dalam sistem tubuh badan kita, dia belum aktif lagi. Dia kena travel dalam sistem tubuh badan kita, dia kena cari sel-sel induk yang dia boleh tembus. Okay. So kalau dia dah jumpa sel induk yang dia boleh tembus, sebab sel ni dah ada dinding, dia kena tembus dinding sel itu, masuk ke dalam sel, dia docking dalam sel itu, dia sedut, makan apa yang sel tu ada, baru dia hidup. Dan proses ini akan ambil masa lebih kurang 10 ke 14 hari. Familiar kan? Itu sebab COVID-19 pun kita dengar, kalau virus tu dah masuk, 10 hari pertama mungkin tak dapat simptom. Masuk hari ke-10 ke atas, ke hari ke-14, baru akan dapat simptom. Sama macam saya katakan tadi, itu sebab virus tu dia kena ambil masa untuk docking, untuk cari sel induk. Okay, itu sifat virus. Okay. Sekarang, mari kita imagine virus menyerang. Okay. Virus ni bila dia nak masuk dinding sel ni, okay, kalau dinding sel ni, kita anggap, saya nak bagi anda mudah faham. Sel ini kita tahu tak permainan baby? Baby punya permainan. Yang lubang bintang masuk biji bintang, lubang square masuk biji square, lubang bulat masuk biji bulat. Saya rasa semua orang tahu mainan apa tu. Okey. Yang kotaknya tu berlubang-lubang itu sel. Sel kita. Kita ambil contoh biji bintang. Biji bintang tu virus. Okey. Polifenol ni dia macam getah. Bila dia nampak biji bintang tu nak masuk ke dalam lubang bintang tadi tu, nak masuk dalam sel, polifenol ni dia macam getah. Kalau you nak bagi you imagine, dia macam getah ikat. Polifenol ni akan pergi serang biji bintang ni, getah, dia akan ikat getah di keliling biji bintang. So bila segumpal getah dah di atas biji bintang ni dah tak boleh masuk lubang tadi tu dah. Itu polifenol. Polifenol punya kerja adalah dia deform. Dia cacatkan virus itu, sebab virus dia kena ada certain spesifik bentuk baru dia boleh tembus sel kita ataupun saiz. Bila polifenol dah buat macam tu, dia dah cacat. Dia tak boleh masuk. Okey, itu layer pertama punya defect. Sekarang dah tak boleh masuk. Takkan kita nak biarkan saja kat situ, kan? Sebab masuk yang kedua, endokinase, level 2 punya defect. Endokinase punya kerja adalah untuk menghapuskan neuraminidase. Neuraminidase ni dia bukan virus, dia komponen di atas virus, dan neuraminidase ini yang membolehkan ataupun memberi mobility kepada virus untuk virus tu bergerak ke kiri, ke kanan, dia nak naik atas, nak turun bawah. Yang bagi dia bergerak tu neuraminidase. Kalau virus itu sebiji kereta, nak bagi faham, neuraminidase ni dia punya tayar lah. Dia punya sistem steering lah. Ya, kalau tak ada sistem steering, tak ada tayar, kereta tak boleh jalan. Sama, itulah neuraminidase. So endokinase punya kerja, dia dah nampak virus tadi tu tak boleh masuk dalam sel, dia pergi, dia patahkan tayar, dia cabut tayar, dia patahkan steering. Geng, kereta tu dah lumpuh, tak boleh bergerak, kan? Sama macam virus, melumpuhkan virus. Ya, tadi tak boleh masuk, sekarang dah dilumpuhkan. Takut-takut dia pergi cari sel lain, kan? Dilumpuhkan. Lepas tu polysaccharides masuk. Polysaccharides ni kerja dia adalah meneutralkan virus. Sebab virus tu dah tak boleh masuk, virus tu dah cacat, dah lumpuh. Kalau kita biarkan virus tu, dia boleh mencemari sistem tubuh badan kita. Kotor banyak, lagi-lagi kalau virus tu banyak, kan? So apa kita buat? Polysaccharide dia pergi, dia neutralkan virus itu tadi, ubah virus itu menjadi sel yang berguna di dalam tubuh badan kita. Lain kata polysaccharide ni kalau kita nak bayang dia macam ustaz lah. Pakai motivasi lah. Virus tadi tu budak nakal lah. Datang dia kena tarbiyah. Insaf berubah jadi benda yang berguna kepada masyarakat. Macam tu lah lebih kurang. Ya, bagi senang faham. Okey, so itu 3 layer kita. Saya ni suka bercerita bila cerita produk. Okey, itu 3 layer. Polyphenol, endokinase. Polyphenol lah. Polyphenol halang masuk, mencacatkan dia tak boleh masuk. Endokinase patahkan dia, lumpuh, dia tak boleh bergerak. Polysaccharide, tarbiyah dia, bagi dia berubah menjadi sel yang berguna dalam tubuh. Cantik. Ini favorite part saya, guys. AG Block, inilah favorite part saya. Sebab cerita dia best. Bila produk, kita kena bercerita. Barulah orang dengar.
Ini nak cerita teknikal. Maksud cerita teknikal sejam nak tu tahu orang tu. Maksud kau terasa orang tu tak nak dengar. Make it interesting, make it outstanding cerita kita. Alright. Teknologi yang seterusnya adalah teknologi Yestimum. Ya, Yestimum daripada Germany guys, ya. Teknologi Germany dan bahan utama dia adalah yeast yang kita pakai buat roti, buat bahan tu semua. Dan dalam yeast ni dia sangat-sangat kaya dengan beta-glucan. Beta-glucan ni yang kita nak bincang dalam Yestimum. Yestimum punya function sama juga macam Eldercraft tadi, dia meningkatkan imun, tapi Yestimum ni dia lebih general. Ya, bakteria dia bersihkan, virus pun dia boleh bantu bersihkan, lepas tu fungal pun dia boleh bantu. Dia lebih general. Okey, tapi sebelum kita cerita pasal nak masuk defend immunity yang general ni, saya nak anda faham sedikitlah ya pasal immunity tubuh, jenis immunity tubuh badan kita. Okey. Yang pertama, kita ada jenis adaptive immunity. Ni jenis immunity ya. Adaptive immunity ni maksudnya bila ancaman tu datang, imun kita punya sistem berdamai. Dia berdamai dengan ancaman tu. Dia negotiate, dia berdiplomasi. Pujuk janganlah seorang. Dia macam itulah lebih kurang. Dia berdamai bersama. Ini kita maksudnya adaptive immunity. Tadi kalau kita tengok belakang tadi, ni polysaccharide yang bawah ni, neutralkan virus itu adalah sejenis adaptive immunity. Dia bercakap, dia berkomunikasi sampai benda tu berubah menjadi satu bentuk yang kita mahukan dalam sistem tubuh badan kita. Dia berdamai. Ya. Contoh adaptive immunity yang saya suka bagi, sebab banyak orang berpengalaman benda yang sama, macam isap ukuk. Masa umur kita mungkin 20, 21, mungkin 20 kita tak isap ukuk lagi lah. Padahal isap ukuk masing-masing 14, 15 isap ukuk semua tu. Ya, kata kalau umur 20 kita tak pernah isap ukuk. Ya, lepak dengan kawan-kawan dekat universiti, tiba-tiba semua banyak pula pasir-pasir kotak ukuk atas meja. Kawan pun suruh try, awak pun try. Tak pernah isap ukuk. So apa yang jadi? First time rokok isap ukuk. Sudut. Tak sedap. Hari pertama. Besok pula tengok ada rokok tu, try light sekali lagi. Bila besok dia try light sekali lagi, kali kedua, kali tiga, boleh sedut sikit. Tapi tak selesa, tapi dah boleh sedut. Ya. Masuk hari keempat, hari yang kelima, keluar rokok, keluar light. Wah, dia dah start feeling. Padahal hari pertama tadi tu, masuk sikit, terbatuk, nak termuntah, keluar kahak. Sebab immunity. So, itu adalah sejenis adaptive immunity. Dia berdamai dengan nikotin tu. Dia berdamai dengan tembakau punya racun-racun tu. Dia berdamai. So, benda tu boleh masuk. Bukan saja boleh masuk. Dia buat kau rasa sedap. Adaptive immunity ni sebenarnya yang mendatangkan ketagihan. So, kalau anda ada karakter yang ada senang ketagih, senang fall into pattern, adaptive immunity dia satu yang kita kena berjaga. Dia ada function dia sangat bagus. Ya, tapi kalau kita salah bawa diri, dia boleh menjerumus ke arah ketagihan dadah, ketagihan arak, sebab dia mengimunkan benda itu di dalam tubuh badan kita. Ni mungkin ada orang cakap, arak tak minum busuk masam-masam. Tapi orang yang minum arak pun dulu masa kecil pun ayah bulu bir bulu masam. Tapi bila dia besar dia minum juga. Dia imun. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, jenis immunity yang kedua adalah innate immunity. Innate ni maksudnya dia tak ada berdamai-damai. Dia tak ada berdiplomasi. Dia nampak ancaman, dia tembak, dia bunuh, perang, battle, fight. Dia terus gaduh, Ini kaki gaduh. Ya. So serangan ancaman ini lebih pada neutrophils, macrophage dan natural cell killer dalam tubuh badan kita. Dan bila kita bercerita tentang Yestimum ni, teknologi Germany ni, immunity yang dimasukkan adalah innate immunity. Yang serang, kaki gaduhnya, kaki perang. Ya. Tadi masa kita tengok dalam Eldercraft tadi tu, dia lebih pada adaptif, dia berbaik, dia halang masuk. Tapi dia kata tadi ada ganas dia patahkan daya tu, tapi lepas patahkan daya dia pergi pujuk, dia pergi motivasikan benda tu jadi benda yang baik. Innate tak ada diplomasi, perang. Okey, dia terus serang. Okey, ni kita nak cerita innate immunity. Neutrophil, macrophage dan juga natural killer cell.
Okay, so how it works dalam yastimum? Ingat lagi tadi saya cerita beta-glucan dia itu mengaktivasikan, beta-glucan mengaktivasikan tiga perkara tadi, macrophage, neutrophil dan NKC natural killer cell. Apa kau bondornya ni? Ni tiga-tiga ini adalah kita punya sel-sel imuniti dalam tubuh badan kita. Sel-sel imuniti. Di mana duduk, nak bagi anda boleh bayangkan, tiga-tiga ini adalah sel duduk di dalam darah kita. Darah kita terbina daripada 3 komponen sel. Ya, 3 komponen sel. Setiap darah tu dia ada 3 komponen sel. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah function dia untuk carry oksigen, ya, saluran darah supaya fungsi tubuh kita berjalan secara baik, secara optimum. Ya, lepas tu yang kedua adalah platelet darah. Platelet darah ni yang kontrol kondisi darah kita, pekat, cair, beku, ya, panas. Bila luka terbuka, cepat-cepat dia kering supaya tak banyak keluar darah. Itu semua duduk dekat platelet darah kita. Ya. Yang ketiga adalah sel darah putih. Sel darah putih fungsi utama dia adalah untuk imun tubuh badan kita. Imun tubuh badan kita. So macrophage, neutrophil, NKC ini duduk dalam sel darah putih kita, imuniti kita. Ya. So tengok di sini. Macrophage tugas dia adalah untuk menghapuskan sel yang rosak. Dia terus nampak sel-sel rosak berpenyakit, dia terus hapuskan, bunuh terus. Neutrophil dia lebih memusnahkan bakteria, ya, dan dia frontline defense terhadap patogen-patogen yang masuk ke dalam sistem tubuh badan kita. Ya, bakteria, virus, fungus. So sebenarnya kalau anda makan AG Brock, anda punya antivirus 4 layer, bukan 3. 3 tadi duduk dekat dalam Eldercraft. 1 duduk dekat dalam yastimum ni, neutrophil, nampak tu? Neutrophil bawah pun dia protect frontline defense. Maksudnya virus masuk, dia berhadapan dengan 2 security guard. Neutrophil dengan yang pertama tadi tu di dalam Eldercraft tadi tu. Ya, so 4 layer. Kalau makan AG Brock, 4 layer defense virus yang anda dapat. Ya, dan saya nak berkongsi juga dengan anda, tapi saya harap anda ni jangan buat posting, jangan tulis-tulis. Ya, yang ini bisik-bisik boleh. Jangan buat poster pun benda ni. Ya, sebab saya takut, saya khawatiri orang-orang yang ada golongan-golongan yang overclaim ni bahaya, ya. Sebab bila overclaim tu saya selalu dapat surat cinta daripada KKM. Sebenarnya kita dah terima ada 5 kes. 5 kes. Pengguna AG Brock. Tiba-tiba slow je macam dia bisik kan. Jangan cakap orang. Okay, 5 kes sepanjang PKP lepas, orang yang dah positif COVID. Dah positif, doktor dah dapati dia positif COVID. Tapi dia bila dia tahu dia positif COVID, dia bantai, memang tak ada belas kasihannya. Satu hari je dia 5 seceh, 6 seceh AG Brock dia bantai. 3-4 hari datang doktor cek balik. Hilang. 5 orang. Tapi yang ini dalam sini je. Saya tak boleh sebut dalam preview sebab preview terlalu ramai public. Kat dalam ni kebanyakannya ahli-ahli kita saja. Dan saya minta, saya share dengan you ni, saya cakap sebab yalah, kita kan kawan. Tak ada, pasal kita berusaha dengan produk ini. Ada kes. Tapi jangan dibuat posting, jangan status. Ini cakap mulut saja. Kalau boleh jangan type-type pun. Yang ini cakap je. Ya, bahaya ni. Sebenarnya kita ada 5 kes. Alright. Seterusnya kita ada NKC. Natural killer cell, dan NKC ini berperanan dia host rejection. Dia cari mana-mana sel yang sudah dijangkiti virus, fungus ataupun bakteria, dia pergi bunuh. Ataupun dah kena tumor, dah ke arah nak macam kanser, dia bunuh sel-sel itu. So NKC ni pun sangat menarik. Kalau anda pergi dekat YouTube, anda type natural killer cell, banyak video-video yang boleh bantu anda visualize how NKC works. Okey. Dan akhir sekali adalah pemulihan nutrien penting. Macam saya katakan tadi tuan-tuan dan puan, punca penyakit selain daripada dalaman, selain daripada serangan luaran, adalah punca penyakit yang datang daripada kekurangan nutrien ataupun nutrisi. Okey, alright. So di sini dia sangat-sangat kaya dengan mineral. Kalau kita ada buah fig, kita ada buah kamu-kamu, kita ada beri campuran. Kalau buah fig ini dia lebih kaya dengan mineral. Sebagai contoh, potasium bagus untuk darah, otot saraf, kalsium, magnesium untuk tulang, iron, copper untuk darah, hormon dan sebagainya. Kita ada kamu-kamu, anti-microbe, ya, besarkan salur darah, ya, supaya blood circulation yang baik.
Ya, dan kaya pula dengan vitamin C yang sangat-sangat tinggi. Kita ada mixed berries high fiber, antioksidan dan kontrol kolesterol. Saya rasa saya selalu sebut dah dalam kita punya preview dan sebagainya. So ini semua yang sangat-sangat penting kerana ini nak tackle punca penyakit yang ketiga tadi tu, kekurangan nutrisi. Dia ada dua sebab kenapa pemulihan nutrien penting ni. Satu, yang macam saya katakan tadi adalah untuk memulihkan nutrien-nutrien penting yang terkurang di dalam sistem tubuh badan kita. Itu sebab utama dia. Sebab kedua, kenapa pemulihan nutrien penting ini kita masukkan juga dalam AG Brock adalah untuk menyokong kerja-kerja Eldercraft tadi itu, True Brock dan juga Yestimum tadi itu. Tiga-tiga yang saya sebutkan tadi itu untuk menyokong. Sebab benda-benda itu kalau dia nak bekerja, dia kena ada fuel, dia kena ada pembakaran. Ya, kalau kita manusia nak kerja, kita kena makan. Kereta nak jalan, kita isi minyak. True Brock, Yestimum dan juga Eldercraft nak buat kerja-kerja immunity dan antioksidan tadi itu pun dia pun ada pembakaran. Dia bakar apa? Dia bakar yang inilah dia. Mineral, kalsium, potasium, magnesium, vitamin C kita habis, kita punya fiber semua habis dia bakar untuk dia buat kerja dia. So bila dia buat kerja dia kena replenish sebab kita nak makan AG Brock hari-hari, kena replenish. Contoh yang saya selalu bagi, ya, kalau anda buat cuci kereta, car wash, ya, ada tangki air, ada sabun cuci kereta, ada kain cuci, ada berus, supply. Itu macam kita punya nutrisi penting. So bila kereta datang nak cuci, kita anggaplah contoh macam antioksidan. So kita cuci kereta, kita simbah air, kita pakai sabun, cuci. So bila dah habis di hujung hari, kedai kita tutup, kita pandang belakang, air dah habis. Kain dah koyak, shampoo cuci kereta pun dah habis. So kalau kita tak isi air, kita tak beli, tak refill balik kita punya shampoo, kain yang koyak tu kita tak gantikan dengan kain yang baru, besok buka kedai, kereta datang lagi nak cuci macam mana? Tak boleh, tak cukup. Itu sebab jawapan dia juga. Sama juga, bila AG Brock tu dah buat kerja, kita kena replace balik. So, supaya AG Brock ni boleh buat kerja dia, antioksidan, tingkatkan imuniti secara berterusan dengan secara efisien setiap hari. Berterusan. Itu jawapannya. Kadang-kadang kita makan suplemen tu bagus. Kadang-kadang orang tu makan, dia dapat kesan dia bagus. Tapi bila kita makan, kesan dia sikit-sikit. Dia kadang-kadang tak ada kesan pun kadang-kadang. Kan? Kenapa? Sebab badan tak ada nutrisi penting. You makanlah suplemen mana hebat sekalipun, tapi kalau badan you tak cukup nutrisi, suplemen yang power tu pun tak boleh buat kerja. Seolah macam kereta yang tak isi minyak. Pakailah Ferrari, kau tak isi minyak, tak jalan, sangkut tepi jalan. Tak percaya? Tanya bos Hafiz. Ferrari dia pernah sangkut tepi jalan. Siap viral lagi. Kan? Kau pakailah Lamborghini, kau tak isi minyak, tak jalan. Bersamalah juga. Makanlah suplemen macam mana, tapi vitamin tak cukup, badan kalsium tak cukup, tulang hormon iron copper tak cukup, vitamin tak cukup. Macam mana produk tu nak buat kerja? So, dua fungsi utama kenapa kita pemulihan nutrisi penting. Yang pertama, untuk tackle punca penyakit yang kurang nutrisi. Dan objektif yang kedua dia adalah untuk support bahan-bahan teknologi, tiga teknologi tadi tu untuk membuat kerja-kerja imuniti dan antioksidan dengan sebaik mungkin. Boleh follow ya? Alright. So, saya ringkasan tadi, True Brock, antioksidan, melindungi sel, membersihkan sel, Eldercraft, meningkatkan sistem imun, specifically virus, memberi anda 3 lapisan defense, Yestimum, meningkatkan imun untuk lawan semua jenis penyakit, lebih kepada orang kata innate immunity yang lebih orang kata tadi serang tadi tu. Eldercraft lebih pada yang orang kata apa, diplomasi tadi tu. Dan juga kita ada fix kamu-kamu dan juga mixed berries untuk pemulihan nutrisi penting. Bawa balik anda ke sini, refresh balik. Inilah fungsi utama AG Brock. Kenapa anda perlukan AG Brock? Kerana kita terdedah dengan penyakit-penyakit yang puncanya datang daripada 3 faktor. Bila kita consume AG Brock, dia defendkan sistem tubuh badan kita, tackle masalah 3 punca penyakit itu tadi. Pembinaan, build up daripada dalaman, radikal bebas, panjang saya cerita tadi, gula, garam apa dan semua, mengambil masa. Kaedah dia adalah antioksidan, bersihkan.
Kedua adalah serangan ataupun jangkitan daripada luar. Mungkin virus, mungkin bakteria, mungkin fungus. Contoh macam COVID-19, demam, flu, ya, virus ataupun orang kata kalau bakteria tu banyak lebih ganas lah, macam kusta, sexual transmitted disease, macam syphilis, ya, gonorrhea, bakteria, ini semua bakteria lah. Fungus, apa orang kata, jangkitan paru-paru dan sebagainya, itu banyak datang daripada fungus. Itu serangan daripada luar. So, kelajuan dia segera, pendekatan dia tingkatkan defense imunisasi. Tingkatkan imunisasi adalah kerja, ada craft dan juga yastimam. Dan punca penyakit yang terakhir adalah kekurangan nutrisi ataupun defisiensi. Pendekatan dia adalah memulihkan balik nutrisi penting-penting dalam tubuh dengan penghasiatan. Itu sebabnya kita ada buah kamu-kamu, buah fig, mixed berries dan sebagainya. Okey, ni saya sentuh sikitlah ya. AG Sera lebih pada kecantikan dan juga kesihatan, kecantikan lebih pada aplikasi dalaman, ya, kesihatan dari luar. Lepas tu kita cabang ya, kita buka AG Beauty dulu lebih pada aplikasi luaran. AG Brock meningkatkan, ni semua saya rasa tadi saya dah sentuh lah. Tu dia tuan-tuan dan puan. Ada lagi tak ada lah. Okey. Tu dia. Panjang cerita AG Brock. Puas dapat cerita. Sejam 5 minit cerita AG Brock saja hari ini. Panjang ya tuan-tuan dan puan. So itu sebabnya saya nak. Dan juga AG Brock ini, okey, cara makan. Okey, cara makan macam AG Sera juga, berapa seceh nak ambil sehari. 1 mencukupi, memadai. 2 terbaik. 3 seceh cukup. Jangan lebih. Kenapa jangan lebih? Sebab bukan pasal overdose ke dan sebagainya, sebab AG Sera ni pun juga macam AG Brock ni macam AG Sera juga diluluskan KKM sebagai makanan, dan sebagai makanan tuan-tuan dan puan, nak makan 1 kotak sehari pun boleh sebab dia makanan. Tapi dengar, badan kita boleh proses so much saja. Macam kita makan nasi 2-3, makanlah 10 pinggan, yang kenyang tu saja yang sedap, yang selebihnya kejamban. Sama juga. Yang ni kalau makan sekotak sehari, dia ambil maksimum yang tadi saya cakap tadi, 3-4 seceh sehari je. Lagi 11 seceh, kencing, buang, berak. Rugilah, bukannya murah. Kan? So maksimum 3. Tapi kalau macam terkena benda-benda cemas, contoh, macam kawan-kawan kita yang kena COVID tu, dia bantai 5-6 seceh. Okey lah, ada reason lah nak bantai lebih sikit. Tak apa, boleh. Tapi jangan kalau biasa-biasa, tak perlu. Ya, cukup 3. Dan pemakanan dia lebih kepada lepas makan. Ya, lepas makan. So kalau kita punya customer kita, tuan-tuan dan puan, dia makan AG Sera, tapi dia nak juga AG Brock. So dia tak ada clash. Sebab AG Sera first thing in the morning. Ya, buka mata sebelum minum air kosong dengan alio basi. Alio basi tu yang bagus. Makan AG Sera. Tapi AG Brock lepas meal. So kalau lepas meal makan, lepas breakfast lah. Ya, tuan-tuan dan puan. So lepas sarapan. So senang saja. Macam produk-produk lain juga, sama. Wanita pregnant, ni soalan-soalan biasalah orang tanya, wanita pregnant boleh ke tidak? Saya rasa macam inilah tuan-tuan dan puan. Sudah tiba satu dan ketikanya kita sediakan jawapan yang standard. Sebagai makanan, wanita pregnant pun kena makan. Betul tak? Wanita pregnant kena makan lebih sebab dia berbadan 2. Dia kena makan banyak. Sebenarnya, sebab ini makanan. Okey, tetapi oleh kerana benda tu sangat sensitif, sebab apa-apa jadi dengan kandungan dia, engkau lah sejak kau bagi aku AG Brock, aku tu kau tak lekat. Dah tak lekat pula AG Brock. Sebenarnya tak ada kena-mengena guys, boleh. Anda kalau pregnant, kalau anda confident nak makan, makanlah. Tapi kalau secara generalnya, jawapan rasmi. Jawapan rasmi, tunggulah lepas beranak. Boleh makan, tapi kok apa-apa jadi kan. So kita tak nak sensitivity itu nanti apa-apa jadi kandungan, dituduh produk kita. Itu saja. Tapi kalau macam you dengan isteri you pun pengguna Tegar, AG Brock, AG Sera, dia kata, abang nak makan juga, makanlah, tak kisah, sebab kita confident. Tapi kalau luar general, advice begitu saja. Lagi best advice dia, sebenarnya boleh, tetapi mengelakkan sensitivity, kita nasihatkan tak perlu ya. Tapi kalau nak juga, rujuk pada doktor anda. Dah senang, rujuk pada doktor anda. Macam saya kata awal tadi tu, kita bukan doktor, jangan buat pandai-pandai.
Ni kadang-kadang setengah orang ni kan, kita tengok pasal dia nak closing, dia nak pairing tu, dia nak bonus RM90 tu, dia yakan aja apa orang tu tanya. Ni bahaya ni. Kan? Anak saya demam panas, boleh AG Brock. Ya. Tu jiran sebelah saya anak dia pekak. Kau titis AG Brock kat dalam telinga, saya petangkik dia boleh dengar kan. Dah pula semua boleh. Jangan semata-mata nak closing, tak boleh. Dalam produk kita kata boleh, apa yang tak boleh, tak boleh. Senang. Bila yang tak boleh kau cakap boleh tu, so bila benda sesuatu terjadi, yang tu yang kau pukul 8 pagi, 9 pagi, Cecah macam mana? Cecah jawab ni. Dan kau pandai-pandai claim. Aku yang dapat panggilan banyak-banyak pagi. Macam mana ni, macam mana tu. Okay? So, kita kontrol. Kita jangan overclaim, tuan-tuan puan-puan. Kerana tidak overclaim ini pun sebenarnya bukan menyusahkan kita, tetapi lebih kepada defend kita. Defend kita sebenarnya, tuan-tuan puan-puan. Itu sebabnya kita tengok orang, kita tahu Coca-Cola tu manis. Gula semata-mata. Milo tu pun gula semata-mata. Aku tak boleh sebut brand sebenarnya. Tapi tahulah, gula semata-mata. Ya, tapi pernah tak kita dengar orang kecil manis dia pergi saman Coca-Cola? Pernah tak kita dengar orang kecil manis dia pergi saman Milo tu? Tak pernah. Kenapa? Sebab dia dalam kategori makanan. Macam packaging kita juga, sama juga. Ya, dalam packaging makanan kita dah letak dah bahan semua dekat situ. Engkau tuan punya badan, engkau lebih tahu apa yang kau boleh makan. Kau jangan tanya orang apa yang aku boleh, aku tak boleh. Engkau lah jawab. Kau tuan punya badan. Engkau yang pergi doktor. Engkau tahu apa yang kau boleh makan, kau tak boleh makan. Sini boleh baca. Kalau tak boleh, tak boleh. Orang kalau diabetes nak pergi sama Coca-Cola, sama dia kata. Kau pergi tin Coca-Cola, kau tengok gula berapa banyak. Nampak tu berapa banyak gula? Nampak? Yang kau pergi minum, buat apa kau tahu kau kecil manis? Dah, tu je defend dia. Tak boleh Rahman. So kita ni sebenarnya tak boleh claim, sebenarnya bukan menyusahkan. Sebenarnya defend kita. Ya, sebenarnya defend kita supaya orang tak boleh salahkan kita produk kita. Ya. Dan juga saya nak bantu anda juga dari segi, sebab kadang-kadang kita mendapat customer kita. Ya, customer kita yang paling takutlah saya, sebab saya pun 22 tahun jual produk guys. Ya, customer jenis yang saya paling takut, dia jenis lepas dia makan AG Brock, semua benda yang jadi pada dia semua AG Brock. Ini yang bahaya. Ya. Pernah saya tanya pada AG Sera lah, pernah ya. Cik Syahan, sejak saya makan AG Sera itu hari saya sakit perut. Ya, saya pergi doktor, lepas tu doktor mengesahkan saya ada rahim saya mengeras macam fibroid, mengeras. Dia punya ayat dia senang dia, sejak saya makan AG Sera. Saya punya jawapan simple saja. Puan, untuk kita punya rahim mengeras, ini carcinogen cerita macam saya cerita tadi tu lah. Ini adalah benda daripada lifestyle kita yang dah terjadi build up, membina selama 10, 15, 20 tahun. Benda ni tak boleh jadi dalam masa 2 minggu. So apa yang berlaku ialah benda ni dah lama dah ada dalam badan puan, tapi bila makan produk kita, dia bantu untuk detect, rasa kat situ. Healing crisis tu kan bantu buat kita rasa. Terasa. Lepas dia rasa, dia warning, you pergi check, bersyukurlah. Ada salah kan oleh produk kita. Kan? So benda ni sebenarnya kita kena reti jawab. Orang yang jenis yang spesies macam tu. Ya, saya pernah dapat soalan juga, Cik Syahan, kenapa customer saya ya makan AG Sera, dulu badan dia 65 kilo, sekarang badan dia dah 75 kilo, 73, naik 8 kilo. Saya jawab, tak tahu. Dia pelik. Kenapa tak tahu? Dia yang gemuk, dia tanya aku kenapa dia gemuk. Kok dia makan banyak ke, dia tak exercise ke, aku tak kenal pun dia siapa. Dia tanya aku kenapa dia gemuk. Dia jawab sendirilah. Dalam produk kita mana ada buah gemuk. Sekali lagi, tengoklah kat belakang. Buah zaitun, bunga sakura. Mana ada orang jadi gemuk makan bunga sakura? Alahai. Betul tidak? Relax. Ini spesies manusia yang saya takut ni guys. Semuanya salah produk kita. So kita kena reti tackle. Kita kena reti jawab. Yang last sekali. Last sekali. AG Sera juga. Cik Syahan, saya punya customer ni perempuan lah ya. Akak ni seorang dia makan AG Sera. Sejak makan AG Sera seminggu 2 minggu ni, ya, period dia dah tak teratur. Datang bulan dia dah tak teratur. Dia risau. Kan? Tak datang bulan apa. Adalah masalah-masalah menstrual dia lah.
So saya tanya balik pada dia. Boleh saya tahu customer akak ni umur berapa? Customer saya ni umur 48, 49 ke arah 50. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, akak jawab soalan saya dulu. Adakah normal bagi wanita berumur 48 mendapat simptom-simptom menopause awal? Atau biasa? Habis tu itu kan simptom-simptom menopause. Dia umur 48. Dah kau dah sampai menopause pun kau salahkan produk aku. Janganlah gitu. Kan? Yang ini kita kena berhati-hati. Sebab orang akan cepat saja. So kita kena reti jawab sikit lah. Ya. So penyakit-penyakit itu kebanyakannya datang daripada dalaman. Tak ada benda ni ke dalam ni yang merosakkan, tak ada. Itu sebabnya bukan saya yang cakap tak ada. Kementerian Kesihatan yang cakap tak ada. Itu sebab dia luluskan sebagai makanan. Okey. Ya, okey, no problem. Dikuatkan lagi pula dengan JAKIM halal dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Kementerian Perdagangan pun okey, produk ini boleh dijual. Okey, dah lah, janganlah risau. Kan? Makan je. Okey, tuan-tuan dan puan. Ya. Ni apa ni? Cik Syahan, lepas saya makan Ejisera, saya pregnant lagi. Pow! Congratulations. Apa? Ejisera salah lagi? Salah ke Ejisera? Jangan salahkan Ejisera kau beranak. Itulah dia lebih kurang. Okey.